Okey, siapa pula yang conteng tu? Dah. Okey. Okey. Okey, bayangkanlah kamu engineer nak buat kereta. Okey, cikgu start . Dengar tak suara cikgu? Dengar? Dengar. Okey, nampak kan benda ni yang gambar apa ni? Yang tadi tu lah. Yang gambar kereta ni nampak? Nampak ke? Nampak. Okey. Okey, so dia ada soalan esei section B. Dia ada soalan ni, okey, yang ada 10 markah ni. 10 markah ni maksudnya dia nak ada 5 aspek dengan 5 sebab. Baru dapat 10 markah. Kalau kamu nak bagi lebih daripada 5 aspek ni pun boleh. Okey? Tapi maksimum 10 markah lah. Selalunya orang akan bagi lebih sebab dia takut dia tak dapat 10 markah kan. So dia bagi dah lebih. Buat backup jawapan dia. Okey. So kat sini dia bagi aspek apa? Nak buat kereta. Dia nak ni tali pinggang kereta tu. Nak lebar ke tak nak lebar? Ni baru satu aspek. Yang ni bahagian belakang dengan depan kereta. Mana bahagian depan? Ni depan ni, depan kereta ni. Bahagian depan ni dengan bahagian belakang ni. Kamu nak zone nak bahan yang macam mana? Yang apa ni mudah, ingat tak lagi? Nak mudah remuk ke atau tak nak mudah remuk? Okey, ingat tak benda ni yang cikgu ajar dulu tu? Okey. Yes. Ni macam mana ni? Nak mudah remuk ke tak nak mudah remuk Mudah remuk. Kena bagi mudah remuk, okey? Kenapa? Ada sebab kan? Ingat ke lagi? Ada. Ada apa sebab dia? Memanjangkan masa hentaman supaya betul. daya impuls dapat dikurangkan. Ya betul, itulah sebab dia. Okey, memanjangkan masa hentaman. Untuk mengurangkan daya impuls. Okey. So tu ni aspek yang kedua. Lepas tu sistem brake. Sistem brake ni nak brake macam mana? Sebab tu kena banyak baca buku. ABS. Ya, tahu pula kamu ABS nama dia brake ABS. Dia sebenarnya sepatutnya kamu kena beli satu buku tu. Cikgu jual buku tu harga dia RM3. Budak-budak form 5 ada lah. Cikgu lupa pula nak suruh kamu beli buku RM3 ni. Itulah kan banyak sangat cuti, lupa pula nak suruh beli. Dalam buku ni ada semua apa ni? Soalan yang berkaitan macam ni lah, yang berkaitan dengan 10 markah ni. Okey, pasal kereta, pasal apa lagi? Pasal apa-apalah yang berkaitan dengan fizik kan. Pasal haba, pasal nak buat kuali kan, kuali pemanas. Kan nak masak, nak guna kuali yang macam mana. Itulah lupa pula nak suruh beli. Tak apalah. Okey, nanti tahun depan kita belilah buku ni. Cikgu jual buku ni. Harga dia RM3. Okey, lepas tu ciri-ciri lain. Dia bagi 3 aspek. So kamu kena tambah lagi. Tambah lagi 2 aspek. Okey, supaya jadi 5 aspek. Okey, supaya jadi 5 aspek. Macam itulah. So pilihlah, tambahlah lagi apa-apa 2 aspek yang apa ni, yang logik, yang sesuai. Okey, so kita pun jawablah soalan ni. Sekejap Okey, cara nak jawab, buat jadual. Supaya pemeriksa tak pening. Okey, buat jadual. So ni aspek, yang ni sebab. Okey. Aspek yang pertama. Lebar tali pinggang keledar ni. Kan tali pinggang keledar kan, seat belt yang kamu pakai tu, yang dekat bahu tu, dia punya lebar dia tu, nak lebar besar ke nak lebar kecil? Kamu suka lebar macam mana? Besar? Lebar besar. Okey. So kamu jawablah kat sini. Okey, lebar
tali pinggang keledar besar. Okey, kenapa? Mesti ada sebab. Supaya apa? Mengurangkan kesan inersia Ya itu lain. dengan Kalau mengurangkan inersia itu kalau penggunaan tali pinggang keledar kan. Tali pinggang keledar tu kena pakai lah supaya nak kurangkan inersia. Tapi ni dia tanya lebih kepada lebar. Okey, sebenarnya kamu tak belajar lagi topik ni sebab tu lah ni jap. Okey. Tapi tak apa, ni kamu dah belajar kan. Topik ni tentang ni, tekanan. Sepatutnya kamu belajar masa form 5. Tapi kalau KBSM dah belajar dah masa form 4, okey? Tapi sebenarnya kamu dah belajar kot masa form berapa ni? Form 2 ke, form 1 ke, form 3 ke? Tak ingat tak belajar dulu PT3, tekanan. Apa formula nak kira tekanan? Pernah tak kamu belajar ni? Respon. Pernah tak belajar tentang tekanan? Hello? tak ingat. Tak ingat? Tu ada yang jawab tu daya peluas tu. Ya betul. Dah belajar kan masa sains PT3. Okey. Tekanan, formula dia daya peluas. Okey, jadi berkaitan apa ni? Kalau lebar ni dia berkaitan dengan luas lah. Okey, luas ni. Okey, ni luas. Tali pinggang tu nak bagi saiz dia luas kan, lebar, besar. Supaya apa? Supaya, dalam ni dah ada dah dalam formula fizik ni. Supaya apa ni? Bila luas dia besar, okey, bila luas dia besar, tekanan dia apa? Kurang. Tekanan dia kurang, okey, sebab hubungan ni kan berkadar songsang. Kalau luas dia besar, tekanan dia kurang. Jadi formula dia untuk mengurangkan tekanan pada badan kamu, okey. Supaya badan kamu tak sakit kan. Itulah dia, okey. Mengurangkan tekanan. Macam itulah nak jawab soalan. Kurang. Mengurangkan tekanan, okey, supaya kamu tak sakit kan. Okey, next. Bahagian belakang dan depan kereta itu. Tadi dah jawab kan. Bahagian depan dan belakang kereta, depan dan belakang kereta. Zon apa kita panggil? Zon mudah remuk kan. Kamu nak bahagian depan dengan badan kereta, depan dengan belakang kereta tu bahagian yang mudah remuk. Okey, zon mudah remuk. Supaya apa? Tadi kawan kamu dah jawab apa? Dia memanjangkan masa pelanggaran untuk mengurangkan daya impas. Dia pakai formula apa tu? F sama dengan M V tolak MU per T. Pakai ni formula ni. Okey. So apa ni? Hubungan dia berkadar songsang kan. So kalau Z mudah remuk, dia boleh buat apa ni? Dia boleh memanjangkan masa hentaman. Bila dia bila dia panjangkan masa hentaman ni, masa pelanggaran ni, dia punya daya impas dia akan jadi rendah. Betul? Faham ke? Ni formula apa ni? Okey, ni formula daya impas nak kurangkan daya impas, masa pelanggaran tu kena bagi panjang. Okey. So cara nak bagi panjang tu yang kena buat bahagian kereta tu zon mudah remuk supaya masa pelanggaran tu panjang dapat mengurangkan daya impas. So jawab kat sini kamu boleh buat jawapan dia mana ke tadi? Sekejap Okey, kamu boleh jawab mengurangkan. Mengurangkan daya impas pun boleh ataupun kamu boleh jawab jawapan lain tadi apa? Memanjangkan masa pelanggaran. Pun boleh juga. Ni satu, okey.
Salah satu pun boleh. Nak gabungkan ayat pun boleh, tak ada masalah. Okey, next nombor 3. Sistem brake. Tadi jawab apa tadi? Sistem brake pakai ABS. Kan, sistem brake pakai ABS. A tu apa benda? Anti Auto brake system. auto anti brake system kan? Auto ke anti lah? Auto Tengok balik lah nanti. Anti Auto saja. Jika auto, okey auto Dah tengok Kamu tengok mana kat internet ke? Auto brake system Kat YouTube. Kat YouTube, okey. Auto brake system, okey. Okey, reason dia apa ni? Imran dah tengok YouTube dah, apa reason dia? Sebab apa Membantu Membantu? menyelesaikan masalah tergelincir. Boleh. Menyelesaikan masalah tergelincir. Okey, menyelesaikan masalah tergelincir. Maksudnya mengelakkan apa? Mengelakkan kereta daripada tergelincir. Boleh. Okey. Ataupun kamu boleh buat ni, mengelak tayar kereta terkunci. Terkunci sewaktu brake mengejut. Sewaktu brake mengejut kan. Tak nak tayar kereta tu terkunci. Itulah dia sistem ABS. Tak apa, nanti cikgu bagilah jual buku RM3 tu nanti banyaklah benda kamu boleh tahu. Okey. So ni baru 3 aspek. Aspek keempat. Aspek keempat tu pandai-pandailah kamu nak tambah kat kereta tu. Macam tadi kan kawan kamu kata apa tadi? Kurangkan inisial. Tak nak kurangkan inisial kan. Tak nak tak nak ada inisial. Untuk apa orang yang dalam kereta tu. So kena guna apa? Tali, kena pakai seat belt kan. So boleh dah cakap penggunaan tali pinggang keledar. Okey. Tali pinggang keledar. So kena gunalah. Kan kalau tak guna tak ada point. Okey. So kena guna supaya apa? Nak mengurangkan inisial. Okey, mengurangkan inisial. Okey, dia dah aspek keempat dah. Okey, lagi? Apa lagi aspek? Ya. Tu Imran explain tu. Masa hujan dalam basah, kalau brake nanti tayar tu lock. Sebab tu kena ada ABS. Okey. Okey. Dah apa lagi? Ni baru 4 aspek ni. Lagi? Aspek kelima apa lagi? Beg udara. Ya betul. Boleh guna beg udara. Okay. So beg udara tu untuk apa? Kalau accident, nanti beg udara tu keluar kan. So dia bagi tak sakit kan. So apa? Dia mengurangkan apa ni? Dia mengurangkan Masa hentaman. Ya. Bukan mengurangkan masa hentaman. Dia memanjangkan masa hentaman tu. Dia sama juga macam ni. Zon kereta mudah remuk ni. Dia pakai formula ni juga. F sama dengan apa? MV tolak MU per T ni. So kamu berjawab ni. Dia boleh mengurangkan daya impuls. Okay? Supaya kamu tak sakit. Ataupun kamu berjawab ni. Yang ni yang berkaitan dengan masa ni. Apa dia? Memanjangkan masa hentaman. Okay? Memanjangkan masa hentaman pun boleh. Faham ke? Okay, so dah 5 aspek dah. Kamu nak tambah lagi banyak-banyak aspek pun boleh. Okay? Okay.
So cara pemakahan dia mana tadi? Sekejap Biasa dulu ni. Okey, sekejap. Allah. Dah lari lah. Apa tadi? Sudah lari. Oh. Ya, kenapa ni? Okey. Okey, so cara pemakahan dia macam ni lah, aspek satu markah, sebab satu markah. Ni satu markah, ni satu markah. Lepas tu, ni aspek ketiga satu markah, sebab dia satu markah. Keempat satu markah, sebab dia satu markah. Aspek kelima satu markah, ni satu markah. Barulah dapat 10 markah. Faham? Ada yang bagi lebih pun tak apa Dia akan ambil lah markah paling maksimum pun 10. Boleh? Boleh ke? Boleh. 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 Okey last soalan ni pula nombor 11. 11 tu tak ada dalam syllabus form 4, dia dalam form 5. KSSM lah Tak tahulah kenapa form 4 masuk form 5, form 5 masuk form 4. Patutnya ikut je lah kan. Okey. So kita buatlah soalan 11. Soalan C. Ni soalan 11 ni section C Okey. Tadi section B macam ni lah soalan kereta tadi tu kan. Dia suruh bagi aspek dengan sebab kan. Kalau section C dia macam ni pula. Dia bagi ni kaedah, ada 4 kaedah. Dia suruh kamu pilih kaedah apa yang paling bagus. Okey, ni kaedah apa ni? Dia suruh buat apa ni? Pelajar 11.2 ni menunjukkan satu CV kedudukan seorang pelompat galah dalam suatu pertandingan lompat galah. Dia nak main lompat galah Okey, bila dia nak main lompat galah, jadi okey, jadual 2 menunjukkan ciri-ciri peralatan dan teknik yang boleh digunakan untuk pertandingan lompat galah. Anda diminta untuk memilih peralatan dan teknik yang paling sesuai untuk melakukan lompatan yang memenangi pertandingan ini. Okey. Kalau kaedah P dia guna galah yang keras. Okey. Kalau Q guna galah yang lembut. A guna yang elastik, galah elastik. Kalau S guna galah elastik. Okey. Lepas tu tilam pula. Tilam. Kaedah P guna tilam yang tebal dengan lembut. Q nipis dengan lembut. A nipis dengan lembut, ni tebal dengan lembut. So kamu kena pilih nak tilam apa? Tebal dengan lembut ke nipis dengan lembut? Yang galah tadi pun kena pilih. Nak keras ke, nak lembut ke, nak elastik. Lepas tu pergerakan pelompat galah. Pelompat tu nak kena pilih. Nak pilih hal laju tetap yang tinggi ke ataupun pelompat tu kena buat percontohan seragam. Lepas tu ni landing, posture apa ni, pendaratan. Nak mendarat macam mana? Ni tak apa clear Nampak ke tu? Nak mendarat macam mana? Secara mencangkung dengan membengkokkan lutut ke ataupun nak mendarat pada bahagian belakang badan? Nanti at the end kamu pilih kaedah mana yang paling sesuai. P ke, Q ke, A ke, S. So cara nak jawab pun sama. Buat juga jadual. Okay. So mesti ada aspek dengan sebab. Okay, kita pilih dulu galah. Kamu nak galah mana? Respon. Elastik. Ya, betul. Elastik. Okay, kita guna galah elastik. Okay. Sekejap. Okay, so guna galah elastik. Okay. Sebab apa? Mesti ada sebab. Tu yang kena ada buku RM3 tu. Okay, tapi cikgu lupa lah pula nak jual buku RM3 tu. Okay. Galah elastik supaya apa? Elastik ni dia takkan patah, betul tak? Dia akan patah ke elastik?
Dia tak akan patah kan? Tak. Okey, dia tak akan patah. So bolehlah bagi reason dia. Tidak mudah patah. Kan galah. Galah mestilah kena guna yang tak mudah patah. Okey. Ataupun kamu boleh jawab elastik kan dia mudah bengkok kan. So dia boleh jawab ni mudah bengkok. Bengkok tak apa, jangan patah je. Okey. Kita memang nak bagi dia bengkok kan. Bengkok macam ni. Mana ke bengkok dia? Dalam gambar je. Mana ni? Melentur. Macam ni kan. Bengkok macam ni Tapi kalau tak maulah yang jenis yang dah patah. Kalau pakai galah keras, nanti tak boleh nak bengkok. Kalau pakai galah lembut, nanti patah pula. So kena pakai galah elastik. Okay. Okay, next. Hilang pula. Kamu nanti main lompat tinggi. Mana ke lompat tinggi? Main lompat tinggi lah ni kan. Okay, lompat galah lah nama dia. Okay, nak main lompat galah ni, dia punya tilam. Nak mana? Nak tebal dan lembut ke ataupun nak nipis dan lembut? Nak tebal ke nak nipis? Tebal. Ya. Tebal. Tebal, okay. Tebal. So jawab kat situ tilam, tebal. Tebal dan lembut. Sebab apa nak tilam tebal ni? Cuba tengok reason kamu apa? Respon. Siapa nak respon? Kurang sakit. Kurangkan sakit. Betul, kurangkan sakit. Tapi dia tak ada macam fizik sakit. Bagi dia ayat fizik sikit. Dia bukan kurangkan sakit, dia kurangkan apa ni? Dia sama juga macam kereta tadi tu kan? Kurangkan Masa hentaman badan dengan tanah. Kurangkan daya hentaman. kurangkan daya hentaman. Kita tak panggil daya hentaman, kita panggil daya impulse. Boleh? Impulse. Baru nampak macam fizik sikit, okay? Kurangkan daya impulse. Okay. Ataupun tadi Imran jawab apa tadi? Memanjangkan apa Imran? Memanjangkan, Danisha jawab Saya jawab menggunakan hentaman tadi. mengurangkan Memanjangkan masa penghentaman. okey. Kalau mengurangkan hentaman, dia tak fizik sangat. Dia kena buat ni je. Ada kata ni daya impuls, mengurangkan daya impuls. Okey, Danisha jawab memanjangkan masa hentaman. Okey, boleh. Dia sama jugalah macam soalan kereta tadi kan. Dia pakai formula apa ni? F sama dengan MV. Tolak MU per T ni. Ni daya impuls. Okey, kurangkan daya impuls. So nak kurangkan daya impuls, dia punya masa hentaman dia. Okay, masa hentaman dia kena tinggi. Betul tak? Sebab hubungan ni berkadar songsang. Nak kurangkan daya impuls, masa hentaman dia kena tinggi lah. So tilam tebal ni boleh memanjangkan. Okay, memanjangkan masa hentaman. Supaya nanti daya impuls dia rendah. Jawab macam ni pun boleh. Okay, next. Nombor 3. Mana ni? Okay, pergerakan pelompat galah. Dia kena apa? Orang budak tu kena berlari dengan hal laju tetap ke ataupun dia kena buat pecutan? Tak kena buat hal laju tetap, sorry. Budak tu kena berlari dengan hal laju tetap yang tinggi ke ataupun dia nak kena buat pecutan memecut? Kamu nak kena? Nak memecut ke nak bagi hal laju kamu tu tetap yang tinggi lah, tinggi dah tetap ataupun nak memecut? Mana sesuai? Memecut. Ya, memecut. Dia kena memecut. So kita panggil dia itulah kena memecut pecutan seragam. Okay, aspek dia kena pecutan seragam. Sebab apa? Kenapa nak bagi memecut? Supaya apa? Ni kalau memecut ni dia ada berkaitan dengan formula apa ni? Pecutan A. Boleh pakai formula
Apa ah? Okey ni, memecut. Kita boleh kaitkan dengan tenaga. Ni tenaga apa kelas? Kalau memecut ni tenaga apa? Tenaga ada banyak jenis kan? Kita ada tenaga apa? Tenaga Kinetik. siapa jawab ni? Tenaga kinetik Ya betul, tenaga kinetik. So dia meningkatkan tenaga kinetik. Okey? Kinetik. Ingat lagi tak tenaga kinetik ni? Ada belajar tak sains PT3? Ada. Ada. Sepatutnya form 4 pun ada belajar tapi syllabus tu masuk ke form 5 kan? Kan cikgu kata pelik. Okay, form 4 pergi form 5, form 5 pergi form 4. Okay, so itulah pecutan ni dia meningkatkan tenaga kinetik. Okay, last aspek yang keempat. Nak mendarat. Macam mana? Nak mendarat secara mencangkung dengan membengkokkan lutut ke ataupun nak mendarat pada bahagian belakang badan? Belakang badan. Bahagian belakang. Belakang. Ya betul. Ada ke budak landing macam bengkokkan lutut? Itu kalau lompat lompat jauh boleh lah kan? Okey, so nombor 4 ada yang buat macam tu. Siapa? Okey. Dia tak reti. Dia tak reti. Parisa. So kena ni lah. Sekejap kenapa tak boleh tulis? Okey, mendarat pada bahagian belakang badan. Okey, sebab apa? Supaya apa? Kenapa kamu nak mendarat, nak landing kat belakang badan tu? Kalau kamu sebab apa? Mengurangkan tekanan. Ya, mengurangkan tekanan supaya badan tak sakit kan. Tapi jawablah style fizik sikit. Mengurangkan tekanan. Okey? Sebab ni ada berkaitan dengan apa ni? Tajuk tekanan. Tekanan sama dengan Luas. apa tadi ya? Formula tadi? Daya bahagi luas. Ni formula tekanan ni, hubungan tekanan dengan luas ni, hubungan ni berkadar songsang. So nak mengurangkan tekanan, luas dia kena tinggi. Tu yang kena mendarat kat belakang badan kamu kan. Sebab belakang badan kamu kan dia punya area luas je besar kan. So dapatlah mengurangkan tekanan. Faham ke? Okey. Kalau dah nak jawab mengurangkan tekanan, kamu boleh jawab ni. Menambahkan ni lah yang luas ni. Menambahkan luas permukaan. Okey. Menambahkan luas permukaan bersentuhan. Okey, antara belakang badan kan dengan tilam tu. So belakang badan kan luas kan, luas dia besar kan. So kurangkanlah tekanan dia. Jawab ni pun boleh, ni pun boleh. Faham? Okey. Sekejap, apa dia pun ni? Aduh. Okey. So ni dah berapa markah dah ni? Okey, jawab macam ni. Ni satu, sebab dia satu. Okey, satu. Dah berapa, ni berapa markah dah ni? Ni baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni baru 8 markah. Soalan ni ada 10 markah. Okey, macam mana nak dapat markah yang ke-9? Markah yang ke-9, caranya adalah kamu pilihlah kaedah apa. So kaedah apa? Tadi kamu nak apa tadi? Kamu nak elastik. Mana tadi? Sekejap Kamu nak elastik kan? Sekejap. Mana tadi? Kamu nak tebal dengan lembut, pecutan nak ni. Sekejap. Pecutan nak seragam, lepas tu nak mendarat bahagian belakang badan. Oh, elastik kat sini ni elastik. So jawapannya adalah kaedah S. Okey. So markah ke-9 saya pilih kaedah S. Okey, barulah dapat markah yang ke-9. Lepas tu sebab markah ke-10. Saya dapat markah ke-10 sebab kena salin balik ni. Sebab galah elastik. Itulah cara nak jawab kan. Sebab galah elastik. Lepas tu tilam tebal dan
lembut. Lepas tu pecutan je. Pecutan seragam dan mendarat pada bahagian belakang badan. Salin balik. Ni kena salin balik ni. Barulah dapat markah ke-10. Itulah teknik menjawab soalan esei section C. Boleh? Faham ke? Alah nanti SPM kamu format je macam ni je. Okay. Faham ke tidak So habislah kelas kita. Okay. So video ni cikgu rekod, dia cikgu tunjuk Okay, itu saja. Habis kelas. Senang ke tak? Senang. Senang je kan? Sedang. Okay, nanti soalan yang nombor 12. Yang tak. Oh, dia ada soalan D kan, soalan kira. Tapi tu tak ada dalam silibus form 4, tu dalam silibus form 5. So tak payahlah jawab yang tu. Okay, so next week kalau ada kelas hari Isnin ni ada kelas. Kita buatlah soalan nombor 12 12, tajuk cahaya. Tu 12 Boleh? Boleh. Boleh. Okay, bolehlah pergi masak. Kan? Dah masak ke belum? Ke memang tak masak? Tak masak Belum lagi. Belum masak. Dah masak. Tak mandi lagi. Tak mandi lagi. Bangun katil pun belum kan? Atas katil Masak. Okay. Okay lah, tu saja. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Alright.